boleh kemas sikit molek pasal dalam muzakarah masalah agama ataupun dalam majlis taklim agama. Adab adalah satu perkara yang sangat-sangat penting, kerana dengan adab kita akan dapat taufik daripada Allah SWT untuk kemudahan bawa apa yang kita dengar kepada amal. Dan tak kaza adalah kita dengar bayar ni, sekuat-kuatnya dua perkara kena ada. Satu, kena paksa diri kita supaya kita boleh dengar bayar hingga habis. Yang kedua, kena paksa diri kita juga jangan tidur. Pasal ada kita menegur jadi putus-putus. Kita dengar sepetak, tak dengar sepetak. Bahawa kita pergi hubung hak sekiat-sekiat aja, jadi kita pahal kot lain. Tuan-tuan, malam ni adalah malam perhimpunan ataupun malam markas yang kita semua telah maklum. Malam markas, malam himpunnya orang-orang kerja, orang-orang yang ada fikir, orang-orang yang ada tanggungjawab untuk usaha supaya agama tersebar ke seluruh alam. Malam ni bukan malam himpunnya orang-orang yang mari untuk berkela, orang-orang mari untuk bernego, orang-orang mari untuk berjumpa dengan sains ataupun dengan orang-orang yang kenal. Malam markas adalah malam kepada orang yang ada fikir, orang yang ada risau, orang yang ada rasa tanggungjawab tentang agama. Maka malam ini dikira malam yang paling berkat, yang paling mulia di sisi Allah SWT. Pasal berhimpungnya orang-orang yang ada fikir agama. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita mari malam markas hanya untuk dengar bayar atau berceramah, maka kita akan boleh dengar cerita pelik-pelik hak tak bisa dengar. Kita boleh dengar buah-buah ataupun kata-kata yang tak bisa dengar lagi. Dan kita boleh rasa sedap sepuluh orang kerja panas-panas, kita bunga kipas angin. Sekadar tu je. Kenapa tuan-tuan, usaha agama adalah usaha yang amanah, bukan kata tanggungjawab biasa. Ini sebagai amanah kepada setiap orang umat. Amanah ke apa tu? Amanah iaitu untuk bawa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya hidup dalam kalangan umat. Dan orang yang usaha agama, dia akan bersedih, dia akan rasa kecewa ataupun susah hati bila apa yang Tuhan beri kepada Nabi dan Nabi beri kepada umat, dan benda tu tak hidup dalam muka bumi. Dia sedih lebih daripada anak-anak dia sakit lagi, sedih lebih daripada ahli-ahli keluarga dia temu dengan musibah lagi, sedih lebih daripada kehilangan ratus-ratus ribu ataupun juta-juta duit. Sedih bila apa hak Tuhan bagi kepada Nabi dan Nabi sapa kepada umat
tapi benda tu tak hidup dalam muka bumi. Maka orang yang bangun dengan perasaan sedih ni lah, dia sanggup kerebih diri dan harta dia dan masa dia untuk hidupkan benda ni. Maka inilah yang Allah SWT bagi tahu oleh Quran, haqqa jihadih. Inilah jihad yang hak, jihad yang sebenar. Tidak bercampur dengan pangkat, tidak bercampur dengan kedudukan, tidak bercampur dengan kuasa, tapi hanya sahanya untuk hidupkan agama atas muka bumi Allah SWT. Dengan tak ada upah pawah, dengan tak ada gaji, dengan tak ada balasan daripada manusia. Semua balasan harap-harap daripada Allah SWT. Dengan perasaan ni, dengan fikir ni, dengan risau macam ni, setiap langkah yang dia berjalan, setiap titik peluh yang dia habis, setiap letih lelah yang dia rasa, semua ada balasan di hadapan Allah SWT hari akhirat sikit lagi. Tapi kalau tak tahu kat mana, tak tahu sedih ke apa, pikir beg pergi kata neri tuan-tuan, supaya orang pikir beg duk berjalan je. Ziarah kapung ke kapung, ziarah negeri ke negeri, ziarah benua ke benua, tapi tak tahu dia pergi dengan perasaan mana. Maka ni tidak lain daripada orang-orang yang berkela ataupun tasanacan. Itu tuan-tuan yang mulia, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan perintah markas, bukan suruhan Nizamuddin, tapi sebar agama, jaga agama. Ini adalah perintah Allah SWT untuk setiap umat. Ini bukan fardu kifayah, ini bukan sunat, tetapi ini adalah kewajipan atas setiap orang yang dia rasa kata dia Islam, dia mesti jaga Islam lebih pada diri dia, masa dia dan harta dia, dan lebih daripada anak isteri dia lagi. Tuan-tuan yang mulia, bila orang-orang tak tahu nilai kewajipan atau fardu, maka dia akan besarkan benda sunat. Dia akan besarkan benda sunat. Hingga kalau banding sunat dengan fardu ni tuan-tuan, kedudukan sunat hanya untuk menyempurnakan fardu, tetapi kedudukan fardu ni sebagai tiar. Hari ini kita ada besar untuk buat rumah comel, besar untuk banyak kebun, untuk besar hipung harta, untuk besar pakat keduniaan, hingga tugas pikul untuk jaga agama ni, kita rasa benda ni siapa buat pun termasuk kita dah. Ataupun ada juga orang cuba nak buat usaha, tapi kadang-kadang mari rasa putus asa. 2-3 tahun dah buat, tak gerak gapo sekarang habuk. 5 bulan dah buat usaha tempat tak ada pihak sokang seorang habuk. Mari putus asa. Manusia ni tuan-tuan, dia cepat lari kepada putus asa. Bila temu masalah, maka dia akan terjun kepada satu tempat, iaitu rasa putus asa. Kenapa tuan-tuan? Bila seseorang itu putus asa, maka dia akan habis rasa tanggungjawab. Bila dia buat, dia putus asa, maka dia akan rasa habis tanggungjawab
Dan dia akan duduk serupa dengan dia bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk seolah-olah ada Nabi lagi selepas pada ini. Tak lama akan mari Nabi lagi. Tak apa, Nabi itu mari, Nabi itu akan baik kedudukan umat. Itu umat dulu. Tapi hari ini kita telah yakin bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi akhir zaman. Selepas dia tak ada Nabi dah. Maka harap untuk datang seorang Nabi lagi, untuk bangunkan agama semula, tak ada lah. Maka ini perasaan tanggungjawab mesti ada. Tapi bila kita putus asa, maka kita rasa tak tanggungjawab. Ikut dia lah, nak jadi ikut anda pun. Bukan sore ramah. Sore betina lah. Kita suruh kutuk orak, suruh jaga orak, dia tak. Tak ada pergi jaga sore habuk di kampung. Kacau jaga sore pun. Nampak demo ramah duduk lah tu. Hari ni perasaan yang ada di retina lah ni, mari duduk di jatuh pula dah. Bila kacau-kacau tak hidup, salah kacau. Maka tuan-tuan, bila orang putus asa, dia habis rasa tanggungjawab. Bila dia habis rasa tanggungjawab, inilah, orang panggil, inilah mainan setan yang paling tinggi sekali untuk karkun-karkunnya kerja agama. Ini mainan setan. Kalaulah kita putus asa, dua asbab dah. Satu, kalau kita putus asa, asbab orang tak terima kita. Khususi kecek daya orang tak terima. Buat pergi barang pun orang tak terima. Barang baik. Tapi orang kita tak terima. Show bangun buat kerja agama orang tak terima. Dan kita rasa putus asa. Kita orang tak ada pakak ni, kita orang motau ni, kita orang kapung ni, kita orang tak mengaji ni, pasal ni lah kita. Kita orang lekeh berdoa-berdoa. Itu surat kacau lah. Orang tinggi dah kita, dia mau tak kacau apa kali. Orang aling dah kita, duduk dia dik. Orang kaya dah kita, tak buat gapo sekali. Pagi kita dah kacau, nak cari gapo sangat. Ni bisik ke hati. Tuan-tuan, kalau kita rasalah tu putus asa kerana orang tak terima kita, maka ini dalil kata niat untuk islah diri kita tu hari ni tak betul dah. Kita nak baik orang lain dah. Bila baik tak boleh, kita putus asa. Tapi benda ni tak akan, perasaan ni dia tak akan hinggap atas hati-hati yang niat nak islah diri. Dia buat dakwah, dia nak islah diri. Dia nak baik diri. Supaya diri dia jadi orang yang iman kukuh, ibadatnya betul, muamalahnya betul, masyaraatnya betul, akhlaknya betul. Kerana bila kita buat satu kebaikan, Allah nak terima ke tak terima, tak terletak pada syarat orang terima ke tak terima. Bukan kata dia Tuhan terima, dia orang terima ke Tuhan terima, dia orang tak terima ke Tuhan tak terima, bukan. Allah SWT bila betul dengan kehendak dia, dia terima walaupun orang semua tak terima. Tapi hari ini kita putus asa bila orang tak terima kita, seolah-olah ini adalah syarat untuk Allah Ta'ala terima. Ini satu penyakit mainan setan atas karkon-karkon lama. Ingat tu janggut panjang serba besar, kada perasaan ni duk dalam, setan duk dalam dah tu. Steering kita, ria kita duk tangan setan habis dah. Nanti ya steeringnya nak buat ke kanan. Yang kedua, kita putus asa kerana asbab zahiri. Bawa dakwah ni duit potok dia. Jadi pio kambing tak beranak. Nak motong mau jadi murah getah. Nego pun tak laku. Bini punya hajak balah. Nak slow dulu nampak dakwah. Panggil putus asa dengan asbab zahiri. Nego tak berjalan. Duit dah spare sikit-sikit habis. Hotel tak boleh bayar. Nampak kena slow dulu dakwah. Ni panggil putus asa.
Bila seseorang karkun, dia putus asa dengan asbab zahiri. Nah, ini satu dalil kata selama ni mun buat kerja dakwah, mun tawakal dengan asbab dan yakin atas kudrat Allah di hati mu, tak ada lagi. Mun kuat, lemah, gagah, lembek, sakut dengan duit. Bila duit banyak mun kuat, duit tak ada mun lembek. Bila duit banyak mu sedap, duit tak ada mu lemah. Mu yakin ke duit bukan nusrah ataupun kudrat Allah SWT. Keluarlah. Liuk paunya pun tak terima kalau tak ni. Keluar haji paunya tu tua naik tinggi sampai ke liuk. Tuhan tak terima. Orang yang mulut kecek hak kudrat Tuhan, tapi hati yakin pada kudrat asbab. Allah Ta'ala tak terima amalan dia, tak terima pengorbanan dia, tak terima semua apa yang dia buat. Kerana Allah kuasa, makhluk tak kuasa oleh bayar tu, tipu ke. Hati dia sungguh bukan, hati dia duit. Duit banyak, gagah. Duit tak ada, lemah. Duit banyak, sedap. Kerubaya situ, kerubaya sini. Baru duit tak ada, sekong nak dia adik. Bukan dia saja, dia nak berhenti dakwah pula. Ni nak ayat kata, pau hak setel duk comti lah hati kita. Kita duk ngelik ke arak, duk ngelik ke zina, duk ngelik ke judi, duk ngelik ke dagetang, duk ngelik ke benda maksiat luar ni. Dah. Duk ngelik ke maksiat luar istana ni. Tapi dalam istana tu seteru masuk duduk siap dah. Duk siap pu hati. Kita tak khabar. Kecek Quran, kecek hadis. Duk dah kopi 5 minit teh dah dia, 5 hadis dah rumah dia. Tapi lah hati dia sungguh hadis tak ada kali. Hati dia sungguh duit. Ceklah. Tengoklah. Kita buat kerja dakwah, putus asa dengan asbab gapo. Kalau asbab orang, mana kata niat islah mu tak betul, membahong. Mu nak islah orang, bukan nak islah diri. Sebab tu orang tak dia molek mu putus asa. Kalau kurang asbab, mulmuh. Atau Allah kuasa makhluk tak kuasa tu, membahong. Hak mu nak tukar semula. Allah tak kuasa, makhluk kuasa. Sebab itu hari ni tuan-tuan, jumlah ataupun perimat majoriti bukan masalah. Hak masalah sekali mutu, kunafah, kualiti, karkon tu duduk mana? Kualiti ataupun kunafah karkon duduk mana? Bukan serba besar jangan panjang dah. Selagi dia buat kerja dakwah tapi tak gantung pada Allah, maka dia ni kunafah tak ada sikit habuk lah kerja dakwah. Walaupun 10 tahun lagi dia lagi. Walaupun 20 kali 4 bulan sekali pun. Kerana dakwah usaha tak iman. Iman iaitu yakin bahawa tidak ada naf'at dan faedah, mudarat dan bahaya selain daripada Allah. Orang lain tak boleh buat perkara apa. Yang wi mudarat Allah, yang wi naf'at Allah, wi demi Allah, wi sia demi Allah. Itu arti iman. Sebab itu kena semar perasaan tawakal kepada Allah. Semar dalam hati kita ni perasaan serah pada Allah. Perasaan yakin dengan nusrah Allah dalam hati-hati orang yang kerja agama. Tuan-tuan yang mulia, berapa zaman zaman ke zaman, tahun ke tahun ikutlah dah. Kerja kita dua perkara. Satu, islah diri.
Yang kedua, nuak ganawi agama tersebar ke seluruh umat. Kerana dengan usaha agama dapat islah umat. Usaha agama ni menjadi kakah ataupun jadi asbab untuk islah ke umat. Tuan-tuan yang mulia, selagi kehidupan umat tak betul, selama tu masalah umat tak habis. Selagi imej umat tak center, selagi imej umat tak betul, kehidupan dia tak betul. Bila kehidupan dia tak betul, maka masalah tak habis. Habis babak, mari sebabak, habis babak, mari sebabak, ya tak habis. Bila imej umat betul, maka kehidupan umat akan jadi betul. Bila kehidupan umat betul, maka semua masalah akan selesai. Ini umat cuba nak selesai masalah dengan tidak betul kehidupan. Lahna pun tak siap. Kalau tepat hak orang tulis kata no entry ataupun one way, kereta jalan ni jalan aja. Kita duk susah mari tuan-tuan, kalau lehelik pada hak pertama boleh tak belaga, hak dua nak belaga kita. Tak belaga hak dua, hak tiga nak belaga kita. Pasal orang jalan kok ni kita susah kok ni. One way panggil red light. Kita berjalan le garis merah, orang tak boleh berjalan. Ya tak belaga dengan orang trek pertama, trek dua nak belaga. Tak trek dua, trek tiga nak belaga semata. Kalau kita hidup dengan cara selain pada cara agama, ni kita duk susah anak panah ni tuan-tuan. Bila kita susah anak panah, belaga dengan demo lagi, tidak demo belaga kita. Kalau demo tak belaga kita, kita tak belaga demo, nanti dengar setagi prit cacang siuk nak uik, lepas tu kena perak. Lek segi dak, lek benar dak, halah semata. Panak benar kat mana? Hari ni umat nak cuba beki supaya masyarakat jadi maju. Padahal dia duk susah nak panah. Kehidupan dia susah nak panah. Kehidupan dia, orang lalu kot ni, kita pergi kot ni. Nak sial lah, nak tak sial. Betul hari ni tuan-tuan kita orang kerja ni, tak kira lah. Hak karkon jo saja pun dia tak keluar, dia jo pergi dulu dah orang. Tak apalah kita karkon jo, karkon juga dah dia ada krek dia tu sikit, karkon Malay Markas keluar tak gah tak buat 3 hari tak pergi, tapi Malay Markas setiap minggu tak tinggal. Tak apalah karkon juga. Ada keluar 3 hari, jaga-jaga. Jaga sana tu, kira luar. Kalau sebulan luar sekali, keluar sebulan sekali. Kalau 2-3 bulan luar sekali, 2 bulan keluar sekali. Ada karkon kepek, karkon masa kepek. Kalau gua rapek tak hari, tak keluar. Ikut apa bulan. Dia gua rapek dengan dia mari, 3 bulan tu dia keluar lagi, yang panggil karkon kepek. Ada karkon niat. Boleh Tuan Eben nak keluar dakwah. Boleh dia keluar sekali. Karkon. Boleh orang tua nak keluar dakwah. Keluar sekali. Ni orang karkon niat. Ada karkon nazar pun ada. Tak kena tahan nak keluar 4 bulan. Amba tarak nak wilayah tu. Banyak jenis karkon. Karkon nazar, karkon niat. Karkon tu angin, karkon tahun sekali, karkon masuk go, ada berlaku. Tapi tuan-tuan yang mulai itu hanya tertib. Hanya tertib. 3 hari sebulan, 14 hari setahun apa ni. Ini hanya tertib. Ada orang yang lemah ada tertib, sikit sebanyak lebih kurang tak ada bukan masalah besar. Masalahnya kita sungguh ke tak sungguh
niat hati kita untuk menghidupkan agama, itu masalah. Sungguh kedak niat untuk hidupkan agama dalam kehidupan kita. Sebab itu tugas setiap karkun, pertama sekali diri dia, yang kedua keluarga dia, yang ketiga masyarakat ataupun umat. Itu tugas dia. Bila dia keluar jalan Allah SWT, bila dia buat kerja agama, pertama sekali diri dia, iman mesti betul, kena usaha iman dia betul. Yang kedua, kena usaha ibadat dia betul. Yang tiga, kena usaha muamalah, ha jual beli, ha janji, ha hutang, ha piutang, hak semua dia kena betul. Betul, ha muasyarat, ha pergaulan, baik dalam keluarga, dalam jiran, dalam kampung, dengan masyarakat, yang kena betul. Yang kelima, akhlakiyah, gak-gi tikah laku dia, kena gak-gi tikah laku Al-Quran dan hadis, ataupun tikah laku Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk diri dia, nak jaga amalan, zikir nak jaga, Quran nak jaga, sembahyang Jumaat nak jaga, fikir nak jaga, musyawarah nak jaga, masa dia semua kena terbit sehingga semua masa tu tak rugi walaupun 1 minit untuk diri dia. Kerana dia ni sebagai pemimpin, walaupun dia bukan pemimpin halqah, tapi tetap sekali dia adalah pemimpin dalam keluarga dia. Kalau pemimpin tak tahu berdiri lah mana, orang dalam keluarga tak tahu nak turut lah mana. Nak pergi ke mana nak ayah kita ni? Anak tanya. Nak pergi ke mana cik abang kita ni? Isteri tanya. Nak ke akhirat, nak ke dunia. Nampak duk kain dua ni, tagi rebah ni. Sekali-sekali nampak kuat agama, sekali-sekali nampak kuat dunia. Nak hadap ke mana cik abang dia? Kita tu. Yang mudah turut. Ni, diri ketua sebagai pemimpin dalam rumah. Allah SWT serah satu keluarga kita sebagai pemimpin. Maka nak pimpin hingga keluarga kita ni selamat daripada jalan yang Allah SWT tidak suka, yang kita doa setiap hari. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak say jalan-jalan yang Allah murih, jalan-jalan yang sesat yang Allah Taala tak say. We ada dalam kehidupan kita, dalam anak isteri kita, keluarga kita. Orang yang buat dakwah kuat, pergi banyak teneri tapi tak peduli kepada anak isteri, ini bukan orang buat dakwah tuan-tuan, ni orang khianat dakwah. Orang khianat dakwah. Anak bini nak tak pada, nak pergi kat nak ikut dia, nak hiduplah nak ikut dia. Asal kau boleh dia keluar dakwah, dia buat dakwah, dia puas hati dah. Ini orang khianat dakwah. Kerana cermin untuk karkun, cermin untuk orang kerja dakwah adalah keluarga dia. Apa kita kecek, dia ambil kecek pay kita pack di keluarga kita. Scan, tengok betul ke tak ngaya kecek. Kalau tak betul, dia kata macam ni bahau ya. Kalau lah hak dia kecek tu mulai sungguh, betul sekali dia tak wui kat orang lain, dia kena wui anak bini dia dulu. Tapi dia wui kat orang lain kata anak bini dia tak wui ni, mana kata benda ni, benda tak oleh, benda menego ya. Iman kita akan betul bila kita buat usaha iman. Iman kita akan kuat bila kita banyak muzakarah hak kebesaran Allah SWT. Iman kita akan teguh bila kita buat wahai kecek. Nizam-nizam gaib yang Allah Ta'ala jadikan semua alam ni. Nizam-nizam gaib yang Allah Ta'ala jadikan dalam kubur tu. Nizam-nizam gaib yang Allah Ta'ala akan sediakan dalam pada masa tu. Titi sirat tu. Dalam mizan dapat Allah SWT sikit lagi ni. Semua nizam yang kita nampak hari ni, 1 dalam 1000 pun tak boleh lagi. Banyak lagi hak kita tak nampak, banyak lagi hak kita tak temu. Macam mana menyalanya api dalam neraka, berapa lapis, berapa jenis api Allah Ta'ala sedia, berapa lazat nikmat yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga, bagaimana nikmat makanan dalam syurga, bagaimana nikmat bidadari dalam syurga, bagaimana comelnya bangunan-bangunan dalam syurga. Semua kita nak banyak muzakarah hingga mata hati kita nampak benda ni sebelum benda nampak sungguh lagi. Tu iman.
Yu'minuna bil ghaib, orang beriman iaitu percaya pada benda gaib. Benda kedai kopi, benda kebun getah, benda kebun dokang, benda apa semua orang kita apa ni, ini zahiri. Zahiri tidak ada hakikat. Yang sebenar sebalik zahir adalah kudrat Allah SWT. Kau ni nampak hati ni? Nak yakin semua dok berjalan ni nizam yang Allah Taala zahir kepada kita untuk tunjuk kuasa dia. Bukan kita tengok nizam ni kita terlupa ke Tuhan. Kita tengok sedaknya wah dia, sedaknya wah neraka, sedaknya wah pedok, sedaknya wah dokang, laku ke pakat beli belaka. Ini Allah Taala nak kita tahu kata ini adalah kudrat Allah. Tapi kita temu wah dokang, temu wah dia, wah dokang, wah dia, terlupa ke Tuhan. Semaya pun dak. Ini panggil rugi pasal kita tak muzakarah, tak berkecek. Itu bila kita keluar jalan Allah SWT, kena banyak muzakarah tentang nizam-nizam gaib. Banyak kecek tentang nusrah Allah. Banyak kecek tentang kudrat Allah. Kat rumah pun sama. Baik tu hari ni tuan-tuan, setiap keluarga selepas dia taklim kitab Fadail A'mal atau selepas pada dia buat taklim muntakab hadis, maka dia mesti muzakarah tentang sifat supaya dalam keluarga kita juga boleh kecek hak kebesaran Allah SWT, boleh kecek hak akhirat, supaya boleh betul setiap orang dalam keluarga kita sebagai da'i ila Allah. Selepas pada kita keluar lelaki beberapa bulan, 2-3 bulan, maka masuk bulan ketiga atau bulan keempat mesti bawa isteri kita keluar jalan Allah SWT. Ini kerja. Perak gini, bukan sekat nazar, sekat malam merkah, sekat kerja tu tak. Itu gi nak dengar hak kerja. Itu gi nak ada bisik ke. Ha kerja lah mana. Lepas tu kita klik buat. Begitu juga hak ibadat. Mesti betulkan ibadat kita. Jangan kita buat ibadat dengan cara jahil. Cara tiru. Cara tengok kita tiru, tengok jangan. Ibadat buat dengan cara jahil, kau lama, kau sesak. Ibadat kena buat dengan nyata, dan nyata kena mengaji. Setiap orang dakwah, setiap karkun yang kerja agama, tugas dia selain pada dakwah, dia mesti ngaji selok belok hukum Allah SWT. Dia reti sehingga dia tahu kata masa ni ni Tuhan nak dia buat gapo. Setiap masa dia hidup tu, masa dia duduk dalam bayar ni, perintah Tuhan suruh dia buat gapo. Masa dia duduk dengan anak isteri, perintah Tuhan suruh dia buat gapo. Masa duduk dengan orang alim, perintah Tuhan suruh dia buat gapo. Dia nak tahu kehendak Tuhan pada setiap masa dia hidup. Itu apa panggil ilmu. Mesti cari. Bisik ke setan mu yang panggil amedah tu. Jangan tanya orang kalau-kalau. Lama kata orang tak erti punah jihad mu pula. Belah jihad punah asal agama tak punah. Kau jaga jihad tak boleh punah tapi agama selera, ini bukan orang cidik tu tuan. Jaga jihad, Quran baca tak kena kali. Jaga jihad semaya tak betul kali. Jihad apa ni? Ni jihad ke apa juasan ni? Ni jihad tipu setan dah ni. Setan tipu. Mu nak bayar kat orang acak-acak yang tanya kalau-kalau. Lama orang kata mu tak erti pula. Bagi dakwah pula, dia duk cuci, pakaian bersih. Ikana-kana orang tak kenal nama berapa dia, dia panggil ustaz. Padahal tu tak ngaji sikit abuk kali. Boy panggil ustaz, kaya dengan panggilan tu. Wasa kata jadi ustaz sungguh. Mulai ke setel lah sebab apa? Kadang budak-budak lah Jumaat panggil babo. Masuk dah kopi, tu kedai tak kutik duit. Moga babo ni. Tu kedai ada anak jantan 3 orang.
Duk cari pondok nak mengaji. Betul le babo makan teh di kedai, kan buat apa lagi? Yang ke free lah babo ni. Tanyalah pondok babo ni ada nak murid apa ke? Babo ya tambah babo Jumaah, ya ke babo pondok. Budak lah Jumaah pakat panggil babo, tak aktif pos sekarang. Mujur dia mengaku. Dia tak mengaku 3 hari free nan hari. Masuk hari kepak tu dia mak orang anak nak mengaji kan lari nyokai nak ngajar apa? Habis tu Maulana Ilyas SWT kata dakwah sebagai sayap kanan, ilmu sebagai sayap kiri. Dakwah nak terbaik dengan ilmu. Setiap ibadat kena nyata, bukan buat dengan tiru. Setiap ibadat kena nyata. Semaya kena jelas, baca Quran kena jelas, zikir kena jelas. Semua amalan haji, zakat dan sebagainya kena jelas. Ini orang dakwah. Wak kok orang tanya sunnah ke? Tahu? Nampak dia mau dakwah. Satu orang daripada Yugoslavia pergi ke Rawin nak keluar 4 bulan. Dia maklah bawa masuk Islam. Dia nak belajar bagaimana cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar Jumaah. Tazkir sekali dengan orang Pakistan. Betul lah amil hak dia pergi tu amil jenis malas sikit. Pagi tidur. Selimut lituk pangan banyak dah. Pukul 10.30 baru bangun solat. Baru buat taklim. Yuko selawak ni dia orang tak tidur lep pagi. Dia keluar 15 hari tazkir, klik Merkah. Kita mu dengan buzuruk tu kaku zari lah. Tapi hak peliknya buzuruk tengok tu mata ke Yuko selawak ni merah nyala. Allah apa sakit mata tu. Dia tanya kan mu keluar sakit mata. Ya tahu ke sakit mata. Nampak mata mereka? Amal sunnah. Amal sunnah. Nak cuba-cuba amal sunnah. Buzuk tanya kata, sunnah ke apa mata merah ni? Sunnah tidur pagi. Kerana saya duduk dalam negeri saya tak bisa tidur. Maka saya terpaksa pejam mata sampai 2 jam. Tapi tak tidur kali. Sampai merah mata-mata. Ni nak rakyat kata orang tiru orang buat kerja agama. Kerana pahal kata orang buat kerja agama ni dia reti agama. Ikut apa hak orang buat kerja agama buat masyarakat tiru. Padahal buat kerja agama hak jahil pun belana. Jahil serta tak sempat mengaji pula. Rasa cukup dengan 3 hari sebulan. Cukup dengan 40 hari. Cukup dengan 4 bulan. Tak cukup. Mesti cari ilmu pengetahuan sebetulkan kehidupan kita supaya betulkan apa ni ibadat-ibadat yang kita buat. Ini nak baik kita. Bila isteri kita nak buat sesuatu, maka dia akan tanya kepada suami. Bila suami tahu, suami akan royak. Bila suami tak tahu, tugas suami nak pergi cari benda hak isteri tanya tu, klik jawab kepada isteri supaya keluarga dia berjalan atas dasar agama. Benda ni molek ke tak molek? Zahir tu molek dah lah. Hukum tu lah mana? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah mana? Suami akan jawab kata, aku pun tak tahu juga. Tapi tak apa, jangan sabar dulu. Minta sehari 2. Nak tanya tu email, kata tanya orang alim, kata tanya orang etik, kata nak buat benda ni nak buatlah mana supaya dunia akhirat kita dapat untung. Ni ilmiah. Hari ni tuan-tuan masyarakat dakwah tempat kita tak saya mengaji, tak saya cari ilmu. Memadai dengan gas satu, memadai dengan gas kedua. Dengan bayar lolek-lolek 15 minit tu rasa tak apa, cukup dah. Maulana Ilyas kata sayap kiri adalah ilmu, sayap kanan
adalah dakwah. Bila dua-dua ni terbaik sekali, barulah burung ni pergi tinggi. Kalau pergi ngahal sebelah ni tuan-tuan, ada ke burung sebelah? Tak ada. Burung sebelah boleh terbaik, tak ada. Bukan kata terbaik sengit dah. Dia tak boleh naik mula lagi dah. Tuan-tuan tengok contoh di Mekah ni. Dulu musalla kayu batang ibung je. Pisah juga, usaha juga dengan asbab Allah Ta'ala bagi jadi sekolah hafiz. Setiap pusat-pusat halqah bangun sekolah. Kadang-kadang kau kampung-kampung nak karkon-karkon cuba bangunkan sekolah hafiz. Ini berarti ilmiah dalam dakwah ni sangat-sangat perlu. Kalau kita pergi ngah tak mengaji, pergi ngah jahil tu kau pergi kau sesak. Itu nak betulkan segala tata tertib ibadat, segala kaifiat ibadat nak betul. Begitu ke ha muamalat, ha perniagaan, ha janji, ha hotel, ha apa, semua nak betul. Karena ini tanda betulnya dakwah. Silap sikit sebanyak dengan tak sengaja, ini nak kena Allah Ta'ala tandalah tu. Tapi syarat kita nak betul. Keluarga kita mesti kawal. Jangan sore pun juluh di luar garis agama. Kalau Tuhan tulis nak bagaimana, tapi kita nak usaha. Kawal dia, jaga dia. Supaya ibu ayah ke, bila kangok mari tu, dia panggil anak dia masuk wasayak dia habis. Walaupun dia dalam keadaan bahaya, kalau kangok comti mari bain, kena atas belakang dia, tapi dia jam mati untuk selamatkan anak-anak wasayak dia. Ini kerja seorang yang buat kerja agama. Itu taklim dalam rumah mesti ada. Taklim dalam rumah mesti kawal. Taklim dalam rumah mesti jaga. Supaya setiap ahli keluarga kita boleh dengar berita-berita akhirat pada setiap hari. Dengar berita akhirat setiap hari. Dengar kelebihan-kelebihan amal pada setiap hari. Kita nak gila minggu pun tak apa. Hari minggu ni fadail amal. Minggu depan ni muntakab hadis. Ataupun hari ni fadail amal, esok muntakab hadis. Tapi selepas fadail, muzakarah nasifah. Selepas muntakab hadis, muzakarah nasifah. Begitu kat di masjid. Minggu ni baca fadail amal, minggu depan baca muntakab hadis. Begitu masa keluar. Hari ni baca fadail amal, esok baca muntakab hadis. Orang tua kita nizam murid tekan supaya setiap ahli dakwah, setiap karkun ambil berat tentang ilmiah, baik fadail amal ataupun baik masail. Sehingga setiap jemaah yang keluar jalan Allah SWT 3 hari pun, 40 hari pun ataupun 40 pun ikutlah dah. Setiap orang mesti ada surat taklim sendiri. Bukan kata 15 orang taklim sutir tu tak lah. Kalau 15 orang taklim fadail amal 15 tik. Lepas saja taklim istimai, luar nak tidur tak nera panas kipas tak ada ataupun pagi tak ditidur dah sikit, kepala ni tinggal sikit jaga, luar tak ada pihak baca taklim infradi amal. Kursi jauh ambil hantar kursi jauh, klik mari tengok dia mah habis dah taklim, dia rehat dah, kita boleh baca surat taklim kita. Setiap karkon mesti ada sekurangnya 4 buah taklim untuk diri dia sendiri. Satu fadail amal, yang kedua muntakab hadis, yang ketiga hayatus sahabah, yang keempat malfuzat Maulana Ilyas rahmatullah alaih yang dihimpun oleh Maulana Muhammad Mansur Nu'mani. Kata-kata Maulana Ilyas tentang kerja, nasihat Maulana Ilyas pada karkun dicatat oleh Maulana Muhammad Mansur Nu'mani. Capo-capo dari sebuah kitab lebih kurang besar kerikil yang ni. Nama dia Malfuzat.
Selain daripada kita ngaji masail, selain daripada kita belajar hal semaya, selain daripada kita belajar hal Tuhan ni, ni 4 ni ada sama. Kalau kita ada kereta mesti ada. Bawa kereta galik-galik, pergi buat ngatuk-ngatuk, putih kereta, pasal baca hadis. Kalau Pak hadis pasal segah, lagi. Siapa tangguh tu, orang tua kita nak. Bukan tak sekadar mari malam merkah, sudah dengar bayar, ataupun dengar setelah lengah-lengah tu bayar kereta. Dia ni tua-tua tak mari pun tak ada apa. Saya dengar tak esok ni tak mari tak apa. Nanti dengar gah 1, gah 2 dia nak bayar panak-panak sikit. Pasal dia tak dapat hasil. Kita mesti baca hayatus sahabah ataupun kisah sahabah sehingga kehidupan sahabat duk berlari depan mata kita. Supaya kita tengok orang dia tak tu. Apa tengok orang dia depan kita ni. Karena dalam tu semua kisah hipung tak boleh tu habis. Bagaimana seorang pengikut taat kepada amir. Bagaimana seorang amir tanggungjawab tentang jemaah dia. Bagaimana tindakan seorang beriman berlaku musibah terhadap diri dia dan keluarga dia. Bagaimana orang kerja agama bila dapat musibah uji Allah Ta'ala, bagaimana mereka ukar masalah. Hari ni kita ukar masalah, kita tanya orang. Lah ni duit kurang weh, nak buat lah. Ya tu paling tanya dah, modal ada tak? Modal ke apa, ya tak duit kurang. Duit tak ada ke modal apa lagi lah. Tak boleh 80 kop lah. Ada. Gili bersama tahu. Dia tak royak asal semaya. Dia tak royak asal berdoa. Dia tak royak asal rapat diri dengan Allah Ta'ala. Dia tak royak asal baiki amalan. Kerana dia akan masalah dengan cara fikir dia sendiri. Ni pun ni kepala ni. Tak boleh duduk lah ni. Sakit-sakit kepala. Nampak lana mulut nyeruk orang kayu besar tu. Tu ubat dia tu. Mari aku nak tengok tangan. Jamaah tangan. Sembak ni mau sembak ni. Tu ubat tu. Orang tak ada contoh supaya orang berjalan dengan tak ada peta tuan-tuan. Ya tubik ke laut dengan tak khabar kali. Gigi coh tubik ke laut. Ya ada peta berjalan. Nak tahu tempat nak pergi tak apa-apa. Betul? Hayatus sahabah, kehidupan para sahabat adalah contoh tauladan yang terbaik untuk kita orang kerja agama. Karena bila kerja agama, tentu sekali kena ada masalah. Tak ada masalah nak tuan-tuan. Duit kena pakai kau banyak. Masa kerja kau sikit. Dulu boleh duit makan sore. Lah ni boleh duit ramai nak tanggungjawab. Masalah nak mesti ada. Tapi bila berlaku masalah, cara mana kita nak ukar masalah? Tengok dalam hayatus sahabat. Itu cara dia. Hari ni tak baca hayatus sahabat. Lepas tu huraya hayatus sahabat ni tuan-tuan, Nizamuddin buat putus hanya orang setahun je boleh baca di Mekah. Tahu baca orang lain pasal takut huraya tu lari. Hayatus sahabah nak huraya kepada orang lain mesti iringi dengan mujahadah tak kurang daripada setahun. Merkah tak kira nesta ke mana kan. Kalau tak ada orang setahun, maka tak usah baca hayatus sahabah. Bacalah kisah sahabat ke apa kata lagi lah. Tapi hayatus sahabah kena orang setahun saja di jalan Allah SWT. Ayat kata nak intisari peruh mikpati kehidupan tu supaya kita faham apakah kehidupan orang hak Tuhan kasih tu kehidupan dia lah mana. Peruh waktu tubik. Supaya kita peruh hasil 5 dah. Deh, awak tubik. Hak tubik itulah kita pakai. Apa kita tahap lah. Tapi dia nak peruh intisari satu-satu kisah tubik lagi boleh kecuali orang hak kuasa tahun di jalan Allah SWT. Yang buat mudah lah. Tuan-tuan yang mulia, ini untuk diri kita. Dan kena usaha atas keluarga lagi. Nak jaga keluarga lagi. Pada masa yang sama juga, kita mesti
bergerak dalam masyarakat supaya ubah masyarakat kita. Biar dia faham sungguh kehidupan Islam apa maksud, apa tujuan. Bukan ikut ikut dia fikir pop jalan bukan. Nak menego, dia mesti mengaji hak menego dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perintah Allah SWT. Gapo lah menego? Bukan tak cari-cari mendam menego, lepas tu berkepek pergi bersorak dengan Cina. Cina sampai duit bunga selalu mah. Cina kata tak apa payah lah ni, KJL pisik untuk 3 wilayah ni. Pisik sekali. Betul duit bank, bunga murah. Pisik. Tapi syarat kena ambil duit itu tu ada oleh 3 cawak ni. Buatlah. Kebun dah ada, kita tak ada. Cenok dah nak ada. Tak ada payah apa. Ketah 3 kepingnya, boleh dah nak bagi 400,000. Jalan dah tu. Sorak dengan baba Cina, ya tu ayatlah tu. Dia kayak orang lah. Dia ni mujur baik dengan toke. Dah rebah dah ni. Baik toke pun. Toke peram nah kita. Rusia ayat habis. Rusia apa? Rusia nak pergi neraka tu ayat kita. Ada penyakit, ada masalah, sakit telai rumah. Dia tak tengok oleh Hayatus Sabah. Yang bersorak atau umur hatu. Semua tu mula buat dia masuk dekat tengok lengan kita ni. Silat ni. Tengok diri rumah tu. Demo ni, ya. Ada orang hitai-hitai tinggi-tinggi tepi rumah ni buat rekan dengan demo ni. Lepas 3 cawak ni putih apa orang je orang. Ya dah hitai kan kena selalu. Kita nak suluh fiyah hitai. Halai. Dalah. Yalah ya. Ada seorang Yusuf. Jalan dah. Satu dah. Kau. Dia berjaya kata. Pasir ni pasir. Tak buat apa umur. Tuan-tuan tahu ke tak? Tak, ya tu hatu dah tu. Tak umur hatu tu dia sendiri tu hatu dah tu. Bukan orang lah tu duk tak kata tu. Pujian mata tahu belakang lah. Kita biasa pergi perubat sekali tak mata. Tidur tak nera, tidak sakit kepala. Kata tak amat dah, tak perubat ke apa? Doa main doa. Lagi. Kita paling belakang, kita paling belakang. Berunjuk. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya suara wek tu pun moyong dah suara. Kata, "Hai, ni dah orang mau tidur ni." Tak apalah duk dia. Dia kan nak baca doa tak nak tepat. Ni dah orang mau tidur ni. Ahyana ke mana? Ya tak nak fikir dah tak saya perubah ke dakwah. Ada yang tak apa. Jadi tak apa. Kasih dah pasal baca doa kok saya tak saya. Dah, tak sah tidur, tak negara. Hari ni bukan kata masalah lah keluarga saja, masalah sakit remeh pun kita tak tengok oleh Hayatus Sabah. Masalah menego tak tengok oleh Hayatus Sabah. Semua ada itu, setiap kartun mesti ada Hayatus Sabah di tangan dia. Kata tak bahasa Arab asal, cari bahasa terjemahan. Wak dakwah kena nampak nyata, bukan wak mama wak wotah ye. Duk gig mama nampak tak nampak gitu kan. Sugung punya ke paling kelih dak kelahnya. Jangan nyata. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Basirah sepon nampak dengan mata, bukan berjaya mata berjalan. Berjaya wayak apa pergi lekok kata. Menyata. Kalau yang sana sekarang kualiti, mutu, nilai wak kerja mesti ada. Bilangnya tak ada masalah dah lah ni. Suti dunia tak tahu apa, 100 juta dah dakwah.
Istimak ditunggi saja 2-3 juta. Jo bakak dah mari mana fakat tu 200,000. Lisih kat skelo tak kena soreh pun. Baru saja. Tapi tengok nilai, Allahu Akbar. Le bayar dengan jalan tawatah sama banyak. Hak jalan tawatah tak tidur, hak dengan bayar nego lagi. Jalan tawatah nego jatuh farik. Tak nego hak jalan. Ni hak jalan malam Mekah ni kita tengok, tak nego sorang habuk ni. Kata tawah, tapi mujur lek ni sungai. Tawah aja tawah sebelah lagi. Mek kedai behak kedai makruhim. Jalan klik lah. Gi mari. Dia guna kaki dia puas hati tu habis kaki dia 12. Jalan sungguh. Tak nak berhenti sampai malam Mekah mari berjalan lagi. Mama tu dia pergi dengan tak cerah tu. Betul nak nyata. Malfuzat kena baca. Macam mana nasihat-nasihat Maulana Ilyas untuk orang kerja agama. Bukan kerja main tu, bukan kerja nak kambuh masa ruwet. Bukan kerja nak penuhkan masa. Tapi ini tugas, tanggungjawab, amanah. Dan kepada umat pula dengan masyarakat tuan-tuan, kita mesti bertanggungjawab. Selagi agama tak hidup di tempat kita, kita mesti rasa kata masa mati kita jangan sampai lagi. Bukan kata ya Allah panjanglah umur kita ni nak tengok cucu-cucu. Tengok apa cucu? Tengok ustaz tu ya. Kadang-kadang dia tinggal perak kita tak ada tengok-tengok. Ya Allah panjangkan umur aku. Jangan gaduh mati lagi supaya aku tengok kemajuan agama akan berlaku oleh masyarakat tempat aku ni. Ya Allah panjangkan umur aku lagi insya-Allah supaya aku dapat betul orang tempat aku ni hatta ke seluruh alam. Wei mamak saleh-saleh dah umur tahun ni pergi hinjak bumi ke Amerika orang kata. Azam mesti tinggi. Nak tengok perempuan-perempuan, wanita-wanita dalam kampung ni kelubuh hitam habis, hijab habis supaya orang Madinatul Munawwarah. Nak tengok penega-penega yang tujuan nega dia untuk taat pada perintah Allah, sunnah Nabi, bukan untuk labur semata, makan semata, labur semata, tipu pun tak apa asal kelabur. Bukanlah tu. Bau tak apa asal kelabur. Tinggal semaya pun tak apa asal menega. Dak, nak tengok penega-penega supaya mana Allah Taala royak dalam Al-Quranul Karim. Lelaki yang menega dia, jual beli dia, tak melalaikan dia daripada mengingati Allah SWT. Siapa dengar suara bel, tak ada katuk gedah lagi pergi sejik. Lah ni tak ada bel lagi, katuk gedah dulu, nusuk lagi gedah. Sejik tak pergi. Derah pada sahabat lagi. Sahabat bel dulu, lagi pergi sejik. Ni belum bel lagi, katuk gedah, tidur dalam. Bosah maya buka semula. Mesti usaha sehingga setiap umur ada agama dalam kehidupan. Cara usaha setiap umur kita mesti hajak ketua-ketua dalam umur tu untuk ambil bahagian dalam kerja agama. Pihak ketua dalam umur, ayah-ayah tu lah. Ayah-ayah dalam umur tu mesti kursi cari pemimpin-pemimpin dalam umur tu buat keluar jalan Allah SWT. Kalau kita buat pemimpin keluar, bila dia klik, dia faham, maka dia akan bawa tu sampai pada orang yang dia tanggungjawab. Usaha supaya setiap orang boleh setiap keluarga ada orang keluar jalan Allah SWT pada setiap masa. Rumah ni lah ni ada orang keluar seorang. Rumah ni ada orang keluar seorang. Rumah ni lah ni ada keluar seorang. Hingga setiap umur, setiap masa ada orang dia keluar dari jalan Allah SWT. Hingga kata Maulana Ilyas, musim menuai, musim ngetel tu, mesti usaha supaya setiap umur keluar jalan Allah SWT. Dengan dia kerbai diri, masa, harta untuk agama, Allah Ta'ala akan bagi keberkatan dalam tanaman dia. Keberkatan dia, cocok tanah dia. Tapi bila habis musim ngetel, musim kutip buah, masuk semua hal lebih tu keluar jalan Allah SWT. Jangan hundur tarik.
Jangan hundur tarik. Dia buat dah terus. Buat dak pe katik belakang katik dak pe jangan.